pagi, salam sejahtera. Masih bersama kami di Awani Pagi pada segmen Realiti Rakyat. Penurunan wabak COVID-19 tidak akan melemahkan kita jika kita bersama-sama menghadapinya dan anda tidak berseorangan dalam menghadapi waktu getir ini. Kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani. Untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan apa realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah segala kebesaran akan kami bawakan di astroawani.com. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir kerana Astro Awani prihatin kekal di rumah kita, jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Okey, baiklah. Untuk kita mengetahui suara hati rakyat yang kini menghadapi kesukaran dalam pelbagai perkara, kita akan bersama dengan dua orang individu yang seorang daripada mereka merupakan seorang juru terbang helikopter Westar Aviation Service di Kota Westar Aviation Service di Kota Baru. Kota Baru adalah kawasan zon merah, manakala seorang lagi individu berada di Miri, Sarawak, iaitu seorang daripadanya adalah Nur Izzati, manakala seorang lagi Nur Izzati Azman yang berada di Miri, manakala seorang lagi adalah Sarah Sufiana Seroji. Masing-masing memainkan peranan penting dalam ketika kita menghadapi wabak COVID-19 ini, yang mana mereka telah melakukan penerbangan membawa pesakit COVID-19 ke hospital dan sebagainya. Kalau boleh kita pergi kepada Sarah Sufiana dahulu. Sarah Sufiana, selamat pagi kedua-dua anda, dan kalau boleh kita nak lihat kepada impak COVID-19 kini telah pun merentas pelbagai kehidupan dan juga pekerjaan. Sarah Sufiana kini berada di Kota Baru, iaitu kawasan zon merah. Kalau boleh Sarah ceritakan sedikit bagaimana, kongsikan pengalaman bagaimana COVID-19 ini memberi pekerjaan yang memberi impak secara terus kepada pekerjaan anda, Sarah? Bukan saja kepada saya melalui persediaan ataupun kerjaya, tapi saya rasa untuk semua orang yang kita boleh tengok dari segi perniagaan, bisnes kecil-kecilan atau besar, ekonomi dan sebagainya. Tapi untuk saya, penerbangan yang kita dijadualkan seperti biasa banyak dikurangkan kepada minima. Dan untuk penerbangan juga kita, kalau sebelum ni kita just normal prosedur, sekarang makin banyak prosedur ditambah dari segi kebersihan dan keselamatan juga antara staf, pilot dan juga penumpang-penumpang lain. So benda ni jadi lagi kita pandang lagi berat untuk jaga satu sama lain. So untuk pastikan semua orang dalam keadaan yang selamat dan faktor kebersihan diutamakan. Westar dah sediakan banyak platform-platform yang dapat bantu. Sepertinya HSE kita dah letak pegawai keselamatan Westar di setiap pintu masuk. Mereka akan menjalankan tugas mengambil suhu badan. Untuk staf juga disediakan sanitizer di setiap sudut. Dan kapal-kapal juga dibersihkan, disanitiskan sebelum dan selepas setiap penerbangan. Ya, dan kita juga bersama Nurul Izzati Azman yang berada di Miri, dan Miri merupakan antara kawasan zon kuning dan telah dikenal pasti. Jadi kita nak tahu peranan Nurul dalam operasi COVID-19 ini dan bagaimana peranan ataupun operasi itu telah pun terjejas ataupun apa impaknya dalam kebimbangan COVID-19 ini. Okey, terima kasih saudari di atas pertanyaan. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Izzati binti Azman. Saya merupakan aircraft technician Westar Aviation Services di bahagian Miri. Alhamdulillah, walaupun pada waktu PKP ini, Westar masih lagi beroperasi dengan memberi sokongan kepada industri oil and gas Malaysia kita yang merupakan salah satu industri perkhidmatan penting negara. Walaupun dalam tempoh PKP ini berlangsung,
saya sebagai aircraft technician masih bekerja seperti biasa, masih datang ke office. Tetapi ingin saya nyatakan di sini bahawa operasi kerja kami adalah berpandukan guidelines dan saranan yang ditetapkan oleh KKM dan WHO. Sebagai contoh, saranan KKM untuk tidak melakukan mass gathering, maka Westa mengeluarkan arahan bahawa hanya beberapa pekerja seperti engineering department, hanya ground ops yang menguruskan PAX handler saja, dan flight crew, iaitu departmen yang terlibat secara langsung dalam penerbangan harian Westa ini sahaja yang perlu berada di tempat kerja atau di hangar ini. Ini bermaksud walaupun business as usual, tetapi bukanlah bermakna seluruh pekerja Westa harus bekerja di office. Jadi selain itu juga Westa juga mengeluarkan arahan untuk melakukan temperature screening setiap kali kita masuk pejabat dan setiap kali kita keluar pejabat. Jadi dengan langkah-langkah yang telah diambil syarikat Westa, saya berasa selamat ketika menjalankan tugas. Sarah, dalam masa yang sama juga anda sebagai seorang juruterbang, mungkin boleh ceritakan kepada kami apa cabaran-cabaran yang terpaksa anda lalui sekarang ini ketika Perintah Kawalan Pergerakan dan juga COVID-19 melanda negara ini? Okey, untuk setiap penerbangan, kebiasaannya kami membawa 12 penumpang. Itu dah maksimum passenger lah. Sekarang kita hanya kurangkan kepada separuh. Bermakna setiap kedudukan tu diselang-seli. Untuk kami yang membawa penumpang, disediakan glove dan mask. Kadang-kadang penerbangan mengambil 2 hingga 3 jam dan memberikan ketidakselesaan memakai mask ataupun glove. Namun benda tu dah jadi kebiasaan untuk semua juruterbang. Untuk penumpang juga diwajibkan untuk memakai mask demi menjaga keselamatan bersama. Dari segi cabaran boleh dikatakan untuk memasuki pejabat lebih ketat. Kita ada health screening seperti Zati cakap. Kita ada health screening mengambil sedikit masa. So persediaan perlu dibuat lebih awal. Ya, dan Sarah, kita juga nak memahami operasi ataupun usaha medical evacuation ataupun medevac pesakit COVID-19 itu, dan kami lihat, mungkin saya sendiri lihat itu sebagai satu operasi yang mungkin agak menggetirkan. Jadi pengalaman Sarah sendiri bagaimana berada di barisan hadapan dalam medevac ini? Okey, untuk kita panggil untuk membawa balik penumpang yang disyaki ataupun kita panggil PUI. Kita diberi tugas melalui jadual di mana setiap hari kita mendapat jadual penerbangan dan sudah diberitahu siapa untuk kita panggil standby untuk medical evacuation. So bila dipanggil, kita diberi satu taklimat keselamatan. Mereka juga menyediakan, itu Westa menyediakan glove, mask termasuk hazmat suit untuk melindungi pilot daripada terdedah. Manakala untuk penumpang, kerusi ataupun seat yang akan beliau duduk, kita dah balut dengan satu jenis plastik untuk menjaga daripada terus merebak. Penghadang antara juruterbang dan penumpang juga diletakkan untuk menjaga jarak. Nurul Izzati pula, anda sebagai seorang barisan harapan, tetapi dalam masa yang sama juga kita manusia biasa juga, saya nak lihat kepada kehidupan anda di Miri sekarang ini yang berada pada zon kuning. Kalau boleh Nurul kongsikan keadaan di Miri itu bagaimana sekarang ini, bagaimana masyarakat menerima Perintah Kawalan Pergerakan itu sebagai satu nasihat dan juga arahan daripada kerajaan untuk mengekang penyebaran COVID-19. Mungkin bagaimana aktiviti kehidupan harian di sana? Ada tak Nurul dengar cerita-cerita kawan-kawan Nurul dan sebagainya, ada mengadu
stres ke, ada mengadu yang tidak cukup bekalan makanan ke, ada yang tak dapat bantuan dan sebagainya, Nurul? Okay, terima kasih. Berdasarkan keadaan semasa di Miri sekarang berada di zon kuning, di mana sekatan jalan raya serta rondaan polis di kawasan-kawasan perumahan kini giat dijalankan yang menghadkan perjalanan harian kami. Namun bagi saya yang masih bekerja seperti biasa ini tidak mempunyai masalah kerana Westa mengeluarkan surat kebenaran perjalanan yang diperakui oleh pihak berkuasa. Dan berdasarkan pemerhatian saya, untuk pengetahuannya saudara dan saudari, rakyat penduduk Miri ini mereka gemarkan aktiviti riadah. Mereka suka jogging, mereka suka berbasikal, mereka suka berhiking, termasuk saya sendiri. Apabila saya dan Westarian yang lain di sini, apabila kami mempunyai masa lapang ataupun kami mempunyai untuk melakukan aktiviti, kami sering berhiking di Bukit Grand Oledi dan mungkin juga jogging di Marina Park. Tetapi sejak PKP ini dilaksanakan, tetapi ternyata aktiviti ini telah terpaksa dihentikan. Ini menunjukkan betapa penduduk Miri mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Manakala dari segi keperluan barang basah dan kering yang terdapat di pasar raya terdapat setakat ini buat masa ini masih mencukupi dan dapat dinikmati oleh semua. Dan pihak pasar raya di sini saya boleh kongsikan bahawa mereka mengambil langkah inisiatif di mana jika anda ingin masuk ke premis bangunan mereka, sebagai contoh di IMAT. IMAT ini merupakan salah satu pasar raya besar di Sarawak, di Miri ini pun sangat besar. Mereka mewajibkan anda membasuh tangan jikalau anda tidak memakai glove. Jadi selepas anda dah membasuh tangan, kita ke second section pula di mana mereka mengambil suhu badan kita. Dan seterusnya di bahagian tempat mengambil troli pula mereka menyediakan hand sanitizer dan mereka sendiri yang akan spray ke kita ke handle troli itu sendiri. Pada pendapat saya, penduduk Miri sudah mula menerima dan mereka memahami akan kepentingan PKP ini bertujuan baik hanya untuk memutuskan rantai COVID ini. Dan keluhan daripada kawan-kawan saya, terutamanya lelaki-lelaki bujang, kawan-kawan ofis saya, mereka terpaksa memasak sendiri di waktu PKP ini kerana premis kedai makan sangat limited, yang ada hanyalah fast food, McD, KFC, Pizza Hut, dan jadi mereka terpaksa membeli dan masak sendiri. Itu antara yang keluhan para bujang lelaki di kalangan saya. Ya, betul. Itu satu corak ataupun perubahan kepada gaya hidup kita semua kan. Dan kita juga nak tahu bagaimana keadaannya di Kota Baru. Sarah di sana, dan Kota Baru juga merupakan kawasan zon merah. Jadi apa agaknya situasi di sana, di kawasan sekitar Sarah sendiri? Apa antara keluhan rakyat selain daripada mungkin corak perubahan memasak di rumah itu, tetapi keluhan lain mungkin dari sudut pekerjaan, saluran bantuan mungkin kepada mereka yang berpendapatan rendah dan juga bekalan makanan. Apa contoh isu-isu rakyat di sana? Okay, macam yang kita tahu hari ini adalah hari ke-26 PKP dah masuk fasa ketiga. Kat sini kita boleh tengok sama macam Izzati, perlu memasak sebab dah banyak kedai-kedai makan dah tutup. Dan delivery sangat sibuk kat sini, kita boleh tengok. Untuk keluhan kat sini kita boleh nampak dari segi rakyat, kita panggil what you call it, memerlukan bantuan dari segi mereka terpaksa berhenti bekerja buat sementara. Tapi kita boleh tengok ramai rakyat Malaysia yang saling bantu-membantu menghantar bekalan ataupun bantuan antara satu sama lain. Juga kat sini kita boleh tengok tak ketika awal fasa PKP dimulakan, ramai rakyat yang tak dapat menerima PKP ini. Banyak yang komplain, mengatakan susah dan sebagainya. Namun bila masuk fasa ketiga, dan saya rasa rakyat Malaysia dah mula menerima dan memahami
bahawa pentingnya PKP ni untuk memutuskan wabak COVID ni. Dan Sarah, secara ringkas kita lihat juga mungkin dalam rakan-rakan ataupun komuniti rapat dengan Sarah, bantuan yang seperti Sarah kata tadi, mereka perlukan bantuan kewangan itu kerana mereka hilang sumber pendapatan dan pekerjaan dan sebagainya. Dan kita nak bercakap tentang bantuan prihatin itu. Adakah dalam kalangan kawan-kawan Sarah sendiri ataupun ahli keluarga mereka sudah menerima bantuan prihatin itu ataupun ada kesukaran sedikit untuk dapatkan bantuan secara ringkas? Ada kenalan saya yang telah mendapat bantuan dan bantuan itu sebenarnya sangat-sangat membantu mereka dalam keadaan yang sebegini. Sedikit sebanyak dapat menampung keluarga ataupun untuk mereka meneruskan dengan untuk memberi barang keperluan, makanan dan sebagainya. Juga sekarang kalau kita tengok klinik-klinik yang ada pun cukup ketat untuk kita hadapi untuk setengah yang rasa mereka hanya demam biasa, tapi mereka takut kalau pergi klinik, klinik juga akan tolak sebab benda ni orang sudah pandang satu benda yang serius. Jadi saya rasa rakyat sangat menghargai bantuan-bantuan yang telah diberikan. Baiklah, terima kasih banyak kepada Sarah Sufiana Saroji, juruterbang helikopter Westar Aviation Service, dan juga Nurul Izzati Azman, merupakan teknisian kepada Westar Aviation Service. Terima kasih kepada kedua-dua anda untuk berkongsikan cerita sebagai seorang barisan harapan dan juga mengenai keadaan sekeliling di Miri dan juga di Kota Baru itu sendiri kepada Astro Awani. Dan banyak lagi kita nak bawakan selepas ini kepada anda. Anda jangan ke mana-mana, kita ada cerita yang best punya. Bertemu kembali di Awani Pagi dalam segmen Realiti Rakyat untuk kita dengarkan apa keluhan, apa isu-isu rakyat di luar sana ketika bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini dan juga kebimbangan berhubung COVID-19. Dan kita sebelum ini dimaklumkan dengan berita bahawa pertubuhan ataupun organisasi bukan kerajaan, NGO, yang ingin menyalurkan apa-apa sebarang bantuan, makanan dan sebagainya, mereka perlu melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi mereka tidak boleh lagi mengagihkan atau menyalurkan sebarang bantuan, barangan keperluan dan sebagainya secara langsung, secara direct kepada mereka yang memerlukan bantuan itu, dan mereka akan dikumpulkan semua bantuan itu di pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi ada setengah pihak yang bersetuju dengan langkah itu, ada yang tidak. Kita nak tahu apa pendirian Happy Bank yang merupakan sebuah badan bukan kerajaan, NGO, non-profit organisation yang menyasarkan untuk memberi bantuan dan sokongan kepada masyarakat yang kurang bernasib baik menerusi pelbagai program. Motonya adalah kepentingan 0%, kebahagiaan 100%. Untuk itu kita bersama Nur Aini Hazikah daripada Happy Bank menceritakan tentang apa agaknya isu-isu utama yang dihadapi NGO dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang betul-betul memerlukan dalam tempoh yang perit ini. Okey, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi Nur Aini. Boleh ceritakan isu-isu yang dihadapi NGO seperti Happy Bank sekarang ini? Sebenarnya kami telah memulakan bantuan ataupun langkah-langkah membantu ini sejak daripada awal MCO ataupun PKP ini bermula. And in fact, kerja-kerja yang kami jalankan ini bukan kali pertama dijalankan, tapi sudah agak bertahun-tahun dijalankan. Tapi pada minggu pertama dan kedua ketika kami jalankan tu agak okey, kerana sangat-sangat okey kerana kami mempunyai SOP kami sendiri yang sangat ketat, contactless delivery contohnya. Dan kemudian cara bagaimana kami berhubung dengan rider, no on the ground volunteer for example, tidak ada langsung sukarelawan yang kami ambil untuk bertugas bersama kami. So jadi bagi saya sendiri kerja-kerja ini sangat-sangat perlu kerana ianya sangat pantas. So keperluan kehidupan ataupun everyday livelihood yang diperlukan, makanan dan sebagainya sangat-sangat diperlukan ketika waktu ini kerana ramai yang hilang pekerjaan contohnya.
Saudari Nuraini, mungkin boleh ceritakan kepada kami anda sebagai seorang sebuah badan NGO sudah semestinya dekat dengan mereka yang memerlukan. Sekarang ni apa perkara yang menjadi keutamaan? Apa yang selalu saudari dengarkan daripada rakyat itu sendiri? Perkara apa yang menjadi kebimbangan mereka, yang mungkin dari segi bekalannya ke, dari segi pekerjaannya ke, dari segi kesihatan mentalnya ke, ataupun apa cerita dekat rakyat ini? Okay, saya rasa saya boleh katakan 80% daripada keperluan utama sekarang ini adalah makanan. So sebab itu mungkin secara peribadi ataupun daripada Happy Banks ni kami kurang bersetuju dengan saranan JKM hanya untuk terus salurkan kepada mereka. Because we are talking about everyday people who need food, alright? Macam saya sebutkan tadi, 80% daripada mereka ini memerlukan makanan, alright? Dan mungkin 20% mungkin memikirkan tentang pekerjaan dan sebagainya. Namun begitu, saya sangat yakin melihat everyday calls that we get, telefon yang kami dapat, walaupun mereka ini sangat merisaukan tentang ekonomi keluarga contohnya, tetapi kepatuhan terhadap perintah kawalan pergerakan ini sangat tinggi. So cumanya sekarang ni apa tujuan kami ataupun objektif kami adalah sangat jelas, iaitu memastikan tidak ada keluarga yang putus besaran makanan. Dan keluarga ini bukan sahaja dari segi melihat dari segi rakyat Malaysia, tetapi kami cuba juga membantu migrant ataupun foreign worker yang berada di Malaysia. Ya, Nuraini, dan seperti yang saya maklumkan tadi berkenaan dengan arahan kerajaan untuk menyalurkan apa-apa bantuan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, itu mungkin dilihat sebagai satu cabaran kerana terpaksa mengubah operasi dan sebagainya. Tetapi ini juga mungkin memberi peluang untuk satu kerjasama baharu antara pihak NGO dan juga pihak kerajaan. Apa mungkin yang NGO ingin sampaikan kepada kerajaan? Apa yang mungkin boleh kerajaan pelajari daripada pengalaman bertahun-tahun NGO menyalurkan bantuan ini? Apa pengajaran yang boleh diambil? Saya percaya perkara pertama yang paling kita harus belajar dari PKP ataupun COVID-19 ini adalah berkenaan dengan SOP yang harus ditetapkan lebih awal kepada NGO ataupun di antara agensi kerajaan dan sebagainya. Kerana pada waktu ini, ketika ini, COVID-19 ataupun masalah ketika dalam tempoh PKP ataupun MCO ini bukan hanya berkaitan seperti bantuan-bantuan biasa yang kita berikan. Contohnya mungkin dulu kita ada banjir yang besar, kita ada masalah-masalah yang lain. Tapi ini adalah satu pandemik seluruh global, seluruh dunia. Yang mana yang saya lihat setiap hari, permasalahan utama adalah makanan. When we talk about food, bila kita sebut tentang makanan, perkara asas ialah everyday orang kena makan. So saya percaya bahawa mungkin kerajaan ini adalah masanya untuk mereka pastikan bahawa pada peringkat awal lagi SOP yang ketat harus diberikan. Bukan in the middle of it tiba-tiba keluarkan SOP dan bagi saya itu satu cabaran yang sangat besar bagi kami di peringkat NGO kerana gerak kerja di bawah sudah dijalankan lebih awal. Saudari, dalam masa yang sama juga saya nak bertanya sama ada inisiatif-inisiatif contohnya pakej rancangan ekonomi, bantuan prihatin yang disalurkan, adakah saudari mendengar bantuan itu telah pun sampai kepada mereka yang golongan sasar tersebut, tetapi ada tak yang mereka yang masih lagi ketinggalan dalam mendapatkan BPN ini? Dan mungkin ada juga kedengaran cerita-cerita sama ada susah untuk kita nak dapatkan rangkaian internet, mereka tak boleh nak memohon dan sebagainya. Ada tak cerita-cerita macam tu yang dikongsikan? Saya percaya bahawa bantuan BPN ini sebenarnya sangat membantu, terutamanya bukan sahaja kepada golongan miskin bandar, tetapi juga kepada mereka yang berada di kampung contohnya, kerana yang kehilangan kerja pada waktu ini adalah di segenap lapisan masyarakat. Dan saya perasan trend, saya melihat trend tersebut agak berubah pada minggu pertama dan kedua itu banyak keluarga yang memohon daripada kami dan sebagainya. But bila announce, diumumkan berkenaan dengan BPN dan kemudian diawalkan pengeluaran dan sebagainya, saya perasan bahawa banyak keluarga yang sebelum ini memohon daripada kami dan sebagainya memaklumkan terus kepada kami mereka sudah mendapat BPN. Dan ini adalah salah satu inisiatif kerajaan yang harus saya salute dan juga saya harus banggakan kerana mungkin setengah pihak merasakan bantuan BPN ini adalah sikit dan sebagainya, tapi we never know. Kita tidak tahu bahawa keperluan begini di waktu kesusahan
sangat-sangat penting dan utama kepada mereka yang sangat memerlukan. So saya percaya bahawa ramai keluarga walaupun mempunyai permasalahan internet kurang dan sebagainya, tapi mereka juga mencari jalan sebaiknya untuk memastikan mereka dapat akses kepada bantuan kerajaan ini. Pada pandangan saudari sendiri, adakah bantuan yang diberikan oleh kerajaan melalui pakej prihatin PPN ini, adakah ia mencukupi? Kalau mencukupi, boleh menampung sehingga berapa bulan, berapa lama tempoh itu, dan ada keperluan tak untuk penambahan bantuan? Saya percaya bahawa setiap individu ataupun keluarga mempunyai aspek ataupun objektif bagaimana mereka ingin menguruskan bantuan yang dapat. Setiap keluarga mungkin mempunyai cara berbeza mereka menguruskan contohnya bantuan tersebut. Dan saya juga tidak mempunyai apa-apa maklumat bagaimana berapa lama boleh tahan dan sebagainya. Tetapi satu perkara yang saya percaya dan saya boleh kongsikan adalah bantuan BPN ini sebenarnya is on the spot. Okey, sebab sekarang ni kalau kita lihat sangat ramai yang hilang pekerjaan, tidak ada langsung bantuan sebelum ini dan sebagainya, kerana mereka ada pekerjaan dan sebagainya. So mereka ini adalah golongan yang mungkin berada di kelas pertengahan, ada kerja tapi hilang kerja, contohnya bergaji harian. Mereka ini adalah antara golongan yang sangat-sangat menghargai, appreciate bantuan on the spot yang diberikan kerajaan ini. So saya percaya banyak keluarga yang mungkin merancang dengan lebih baik bagaimana mereka ingin menggunakan kewangan ataupun bantuan yang diberikan oleh kerajaan ini. Baik, terima kasih untuk perkongsian itu Nur Aini Hazikah, pengasas Happy Bank, merupakan sebuah badan kerajaan, bukan kerajaan NGO, dan menceritakan tentang apa cabaran yang dihadapi NGO yang juga berada di barisan hadapan untuk menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat yang betul-betul memerlukan dalam menghadapi PKP ini. Baik, banyak lagi perkongsiannya ada di astroawani.com, tapi saya kira itu saja perkongsian kami untuk Awani Pagi jam ini bersama saya Naila Huda. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.